perkiraan untuk semasa ya. Jadi kalau kita lihat sentimen semasa nampaknya ke arah US Open ni makin merah, makin merah, makin merah, kecuali dekat DAX ni yang masih lagi lebih kurang tidak berubah. Kita ada sesi Asia pagi tadi, China investor, pelabur China, market China dah buka balik. Kita juga ada kenyataan ya daripada Bank of Japan mengenai purchasing untuk ETF dia sebentar tadi, di mana Bank of Japan cuba untuk lebih fleksibel lah dalam pembelian ETF. Tujuan dia beli itulah salah satu tool dalam polisi monetary dia, di mana Bank of Japan cuba untuk memastikan pergerakan pasaran yang lebih optimum sesuai dengan outlook ekonomi semasa, menyokong kepada kecairan pasaran, memastikan pasaran stable. Itu yang cuba dibuat oleh bank pusat lah ya. Dan bukannya bertujuan untuk menaikkan harga, tetapi to a certain stage, politically dia ada, secara politik of course kerajaan tak nak ekonomi jatuh, so ada tak dinyatakan dekat situ. Okey, jadi setakat ini daripada sudut data agak senyap. Pada malam ini sesi US kita ada Philadelphia punya manufacturing index. Ini menunjukkan keadaan business environment untuk sektor perkilangan, sektor pengeluaran dekat US untuk wilayah Philadelphia ni ya. Lain daripada tu, tumpuan mungkin kepada import prices ini dijangka meningkat sesuai dengan jangkaan untuk inflasi lebih naik. Unemployment claim sekali lagi pada malam ini lain daripada tu agak senyap ya. Mungkin perhatian adalah kepada crude oil inventories ni ya. Data ni biasa keluar awal, tapi untuk kali ini keluar pada jam 12 pada tengah malam. Kita ada wilayah negeri Texas ya, dekat US yang mengalami masalah energi ya, electricity, utilities, untuk air dia, untuk gas ya. Dan kita ada musim sejuk ya. Kita ada ribut dekat wilayah Texas, ribut salji di Texas, menyebabkan Texas ni unik sikit ya, sebab dia punya grid tu, dia punya elektrik dia tak bersambung dengan national grid. Dekat US macam Malaysia kan, kita ada satu national grid, macam Sabah Sarawak dia ada grid elektrik sendiri ya. Macam dekat US pun sama, cuma dekat Texas dia tak disambung kepada national, dia tak sambung. Jadi kalau ada apa-apa hal, dia tak dapat ambil backup electricity ya daripada national punya grid ya. Jadi bila dia memilih benda tu dahulu, orang sokong. Sekarang ni ada problem kan. Jadi menariklah kita tengok apa ni. Jadi kena pula ada masalah macam ni. Jadi crude oil inventories tu mungkin tu yang anda nampak harga minyak. Antara sumber untuk tenaga adalah kepada minyak. Untuk penghasilan elektrisiti antaranya adalah juga kepada minyak, selain daripada arang batu, nuklear dan lain-lain. Ada juga minyak untuk menghasilkan tenaga. Jadi ini akan menjadi perhatian, dan kita ada harga minyak yang melakukan correction pada semasa. Jadi kalau kita lihat kepada pergerakan minyak semasa, apa kena-mengena dia? Oh, banyak. US dollar kepada Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar khususnya. Jadi kita ada minyak sekarang ni, kontrak dia besok akan tukar. Yang sedang melakukan correction, ada kemungkinan ini nak habis ya. This look more like this. 3, 4 and kita dalam diagonal dan kita habiskan 5. Sekejap saya tengok 3 dulu. Adakah 3 tu dah sampai 1618? Sekejap 1, 2, kejap Untuk minyak ni 1618. Okey. So belum sampai 1618, 3 dalam 3. Kalau ini tak sampai, ini tak boleh jadi. Okey, ini masih wave 1. Okey, jadi ada kemungkinan untuk minyak tu dia buat ini ada kemungkinan. Jadi kalau dia buat ini, then kita akan ada correction dekat sini. Correction ini kita akan trade. Kalau dia buat 5 macam ni kan. 1, 2, 3, then kita akan long daripada situ. Ni sesuai dengan apa yang kita tengah tunggu ni lah. Okey.
Jadi ini sesuai dengan apa kita tengah tunggu. Jadi kita boleh trade wave 4 tu kat sini. Kalau itu yang berlaku. Kita tengoklah apa pergerakan minyak tu. Okey, ini kontrak akan bertukar, jangan masuk sekarang. Dia nak naik ke mana sekarang ni naik Waalaikumsalam. Okey, jangan masuk sekarang. Ini untuk swing, tapi mereka yang trade intraday dia ada incomplete sequence. Kejap. 1 2. Jadi ini anda boleh trade. Bagi mereka yang trade intraday. Ni mungkin untuk 15 minit ataupun 5 minit 5 minit punya time frame. Okey. Ini satu minyak. Okey, dia dah cecah dah lah. Okey, ini untuk shorter time frame lah bagi mereka yang ni. Arah dia ke mana? Ke atas. Jadi kalau minyak ke atas, that means untuk saham pun will be supported. Tapi ingat, minyak tadi dalam wave 5, so anda mungkin akan tengok this move untuk shorter term. 1, 2 dan 3. At least 3 wave. Kalau dia break, then anda ada satu ke atas macam ni. Kalau dia tak tembus atas, then it will complete this move. Kalau itu berlaku lah. Wassalam. Okey. Dan kalau itu berlaku, kita akan trade dekat sini. Kalau minyak terus break out ke atas, terus naik ke atas, itu kaitan minyak tadi. Ini juga akan naik ke atas. Ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita long. Daripada sini. Ini untuk US indices. Ini kita akan cari long kat sini. Boleh? Kita tengok apa movement minyak dan ada kaitan dengan indeks. Dia mempunyai kaitan dengan indeks. So kita tengoklah apa setakat ini plan kita untuk long daripada sini. Pada yang semasa paling dekat adalah kepada DAX. Adalah DAX. So kita masih lagi mengikut yang besar punya untuk nak long daripada sini. Saya tak kepada satu level, saya kepada satu zone. Maksudnya saya akan letakkan limit order stop loss bawah ini. So untuk DAX ni, ini adalah level-level kepada XM punya level. Ini adalah untuk DAX. So US 500 dan US 30, yang ini saya akan letakkan bila kita break daripada ini. Bila dia break daripada A ni, then baru saya dapat bagi level. Okey. Suara tambah crispy. Ni minum air asam Jawa. Okey, jadi ini kalau dia break bawah ni baru saya dapat bagi level. Masa ni saya tak dapat bagi. Masa ni saya tak dapat bagi dia. Tak dapat nak bagi level dia. Okey, ni adalah untuk US 500. Sama juga dengan Dow Jones ni. Saya tak dapat nak bagi level dia selagi dia tak break bawah ni. Okey. Kalau dia naik ke atas, tak apa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita cari long. Okey, dua kita akan kat sini. Boleh? Okey, ini cuma tukar color. B, C. Habis. Simple. Okey, jadi itu adalah apa yang kita tengah tunggu. Lain-lain untuk Nikkei saya tak interested sebab biarpun dia buat higher high tetapi movement semasa menunjukkan pergerakan semasa dah lengkap. Maksudnya kalau kita lihat, kita ambil dia punya daripada March tu, daripada March punya bounce 1 2 dia dah sampai 1 kat sini. Maksudnya dah equilic. So sebab tu saya tak masuk kat sini. Okey. Itu untuk Nikkei. Nikkei saya tak interested. Yang saya interested adalah kalau kita lihat yang sama untuk US 500 ni bounce yang sama 1 2 dia punya level ni atas lagi. Tak habis lagi lah, trend dia tak habis lagi. Untuk Nikkei mungkin lebih sideways. Unless Nikkei break 1618, then itu cerita lain. Okey, pada waktu ni ini pun tak complete lagi. Jadi pilih salah satu lah daripada either anda memilih untuk Dow Jones, S&P 500 ataupun DAX ni. Jadi DAX ni kita dah ada level dia.
Yang lagi dua tu saya tak dapat nak bagi label. Pilih salah satu, jangan trade tiga-tiga sebab dia adalah sama, pergerakan lebih kurang sama. Okey, jadi kalau kita melihat indeks masih kata sedang melakukan correction, jadi kita juga menjangkakan untuk untuk pergerakan yen ni masih lagi dalam correction. Yen menunjukkan ada kemungkinan move ni habis ya. If bergantung kepada apa struktur kejatuhan kat sini, kalau dia accelerate wave 3 dia, then Euro JPY mungkin buat satu lagi ke bawah. Kalau itu berlaku. Kita ada position kat sini kan, biar. Sebabnya ini tak, kalau dia break bawah ni, itu dah jauh lain dah market. Saya tak nampak dia break bawah daripada 2 kat sini untuk semasa. Jadi bagi mereka yang long daripada sini, anda hold. Kita punya TP jauh lagi, ke atas lagi, jauh lagi. So, the higher probability untuk semasa adalah completed move ini, dan ke atas kita cuma dapat confirm dia kalau dia break out atas ni. Apa pun dia tak ada sequence sebab dia dah complete. Sebab tu saya tak sharekan dia. Dia dah complete. Ni dah complete. Sebab tu saya tak share Euro JPY. Arah mana? Ke atas. Cumanya dia punya lekuk tu dah habis. GJ reacted nicely daripada blue box kat sini. Dia reacted daripada kawasan sini. Okey, dan reacted sama dengan ni. Sama juga, saya tak gemar sebab dia nak sampai 1 tu. Satu saya tak sharekan dia punya entry dia. Ini kita ada sentuh semalam GJ. Okey. Lain daripada tu, AUD JPY belum ada sequence. Tunggu dia break, 2 ni kita trade. Okey. 2 ni kita trade. 1, 2 atas lagi, jauh lagi daripada March low tu, jauh lagi ke atas. So AUD JPY 2 ni kita akan cari entry. Ini ini nanti kita akan cari entry. Okey, itu ada dalam, saya letakkan. Ada tak letak dalam trade plan? Masa ni taklah. Tunggu dia habiskan dulu. Macam mana saya tahu masa tu dia start buat correction adalah kalau dia break out trend line. Breakout trend line ini. Boleh kali? Ada nampak dekat, dah faham kan guna RSI kan Ustaz? Ada nampak kalau dia breakout trend line ini, anda akan nampak dia breakout kalau anda tarik trend line kat sini nanti kan. Kalau dia buat tu, sini dia akan breakout trend line ini. Dia akan breakout trend line ini macam ni. Dia naik, lepas tu dia turun macam ni. Dia breakout trend line ni. Itu menunjukkan correction dan memulakan dan boleh start untuk struktur baru. Jadi kita tunggulah dia buat kerja dia. Kita nak tunggu sini. Okey, saya letakkan alert kat bawah tu. Jadi AUD JPY tunggu dia buat 2 tu. CAD JPY pun sama, kita tunggu kat sini nanti. 2 ni nanti. Tarik trend line, je trend line. 2 ni lah kepada sekejap. Oi, kenapa dia lari situ pula? Saya tertarik lain. Okey, ni Tarik je trend line, sambung je kepada 4 tu. Kalau dia break, then mungkin kita, kalau dia terus jatuh daripada ni, ada nampak untuk RSI dia lain macam. Ini ada higher high dan anda boleh long dia. Okay, kalau dia nampak dia lain macam, then anda boleh long dia. Boleh tunggulah, tengok. Kalau dia turun lagi daripada sini, tak naik, turun lagi, dan itu adalah wave 2. Okey, setakat ini dia masih dalam struktur yang sama. Kalau anda ambil ni pun sama. Kalau anda ambil channel ni pun, ini masih dalam yang sama. Okey, dalam yang sama. Trend 345 dan tunggu dia breakout trend. Kalau siapa nak gunakan channel lah, sama je benda dia. Pakai trend line tahulah sama lower channel. Okey, kita tunggu 2 ni. Jadi kita akan cari long dekat sini nanti. Kita tunggu 3 wave, selepas dia buat satu higher high baru, 3 wave, dan baru kita cari long. Sebabnya, kalau anda kira ni,
1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau anda nak kira satu-satu kecil-kecil boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kira satu-satu macam tu dia akan 5, 9, 13, 17, 21 kalau kira kecil-kecil macam tu. Satu lagi high. Dia hutang satu lagi high. Okey, satu lagi high. Kalau dia terus turun tak apa. Okey. Ada nampak RSI break, anda tunggu, anda tarik Fibo. Dia break daripada 4 ni. Satu saya letak alert kat sini. Kita tak tahu ini ada ke tak. 3 kita boleh je kecil macam ni kan. Jadi apa dia, kita kalau dia break out 4 ni, terus tarik Fibo. Dan kita akan cari entry. Okey, sebab apa? Sebab kita ada incomplete sequence daripada March punya low ni. A, B ke atas. Okey, ni adalah untuk CAT JPY. Jadi CAT JPY, AUD JPY saya letakkan dalam ni lah. AUD JPY, CAT JPY. Okey, nanti saya updatekan CAT JPY dan AUD JPY itu adalah dua yang saya tunggu. Jadi sekiranya CAT JPY dan AUD JPY membuat pembetulan itu adalah sama dengan US 500 ke bawah dan lain-lain ke bawah. Jadi ada kemungkinan tau. Kalau dia buat dua kat sini, kalau dia buat dua ni kat sini, sebab kita tengah tunggu untuk indeks ni untuk buat wave 2. Untuk buat wave 2. Kalau dia naik ke atas lepas tu jatuh banyak, saya cuma perlu tukar ni jadi 4. Okey, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi merah, faham tak? Ini jadi 4 kalau dia kecil je. Ini jadi 4 kat sini. Okey, naik, lepas tu jatuh. Dia kena jatuh daripada B ni. Dia kena jatuh daripada B ni, baru kita dapat tunggu entry. Kalau dia tak jatuh daripada B ni, dia terus naik, ini wave 4. Faham Rozi? Ini 4 dan kita tengah tunggu wave 5. Ini cuma tukar color jadi merah. Itu je. Nampak kali? Ini macam ni je, ini jadi 3. Ni macam ni. Kan? Tak berapa saat je pun nak tukar dia. Ni jadi merah. Macam tu je. Kan? Ini 3. Dia tak langgar pun hukum immediate wave. Nampak? Ini tukar color A, B, C. Ini tukar color A, B dan C. Boleh? Sekejap dia nak tukar dia. Sekejap. Nak letak balik lagi lama. Okey. Nak letak balik dah jadi lama. Yang penting dia kena break level tu. Baru nampak? Itulah dia. Kan? Apa pun anda tak pergi short dia. Asal anda tak short dia, anda okey. Asal tak pergi short dia. Sebab kita tengah tunggu dia nak ke atas. Janganlah pergi short dia. Dia ke mana? Ke bawah dulu, korek. Lepas tu naik balik kan. Kat Sarawak. Okey. Sarawak kena kuarantin. Nampak? Tu kaitan-kaitan dia. Semua berkait-kait. Kalau ini breakdown bawah, yang indeks tadi breakdown ke bawah. Kan? Jadi ini jadi wave 2. Ini jadi wave 2 besar. Itu je. Boleh Rosan sebab dia lain macam kan. Correction dia lain daripada yang belakang-belakang ni. Besar tu kalau dia turun kat sini kan. Itu je. Dia apa yang anda nampak je. Lepas tu dia berkait-kait. Ada lukis lah semua sama. Kalau CAT JPY turun daripada sini. Yen AUD JPY pun turun. Euro JPY pun turun. Jadi maksudnya untuk Euro USD ni akan buat penurunan lagi. Kalau itu berlaku. Demam kura-kura. Ini pun turun lagi. Kan? Boleh? Sebab itu trade bila dia confirm structure habis. Bila ada incomplete sequence. Jangan trade tengah-tengah dunia. Selagi dia tak ada trend, jangan trade. Faham? Jangan trade tengah-tengah ni. Kalau anda nak trade Euro USD ni, tunggu dia break atas ni dahulu. Baru kita ada low, high, higher low. Dan payah dia nak turun sini kecuali dia buat flat. Kan? Dia nak turun macam ni, dia buat flat. Faham? Baru kalau tunggu 1, 2, 3 kat sini untuk long. Barulah ada trend. Ada tukang tolak dia. Trend tu ada. Barulah dapat bertahan buyer kat sini. Ni trade dekat sini.
Tak ada confirmation lagi, tak ada trend lagi. Baru ada low, high, yang tak buat higher high. Kita masuk kat sini. Tak ada trend kan. Push, tak ada apa, tak ada kan. Kita masuk sini. Pengsan. Nampak kan? Sebab tu kita tunggu low, high, higher low, higher high. Barulah dia sini adalah harapan dia kan nak naik. Baru dah nak beli tasbih pun okey kan. Sebab dia masih boleh turun lagi tau. Dari sini dia masih boleh turun ke bawah ni lagi ya. Nak habiskan 4 ni masih boleh. Ingat 4 kita ni tak complete tau. Yang ini ya. 4 ni tak 100%, ingat tak? Ingat tak benda ni? Siapa ingat? 4 ni tak equal leg kan? Ini boleh W, X, Y, X lepas tu turun bawah lagi. Ingat tak yang ni? Yeah. Yang nampak cuma nampak trend dia untuk pair dolar GBP US dollar. Satu kita trade dia. Ini je yang ada higher high. Yang tak complete. Tu yang kita trade dia. Boleh? Ingat. Ini pun incomplete kan. Sikit lagi dia nak complete kan. 1-2 daripada March punya daripada sini. Daripada B ni ya. 1-2 dia tak complete lagi. Satu kita trade yang ini. Faham okey. Itu guna trade. Yang lain-lain untuk dollar pair saya tak minat Biarpun ni nampak ni dah naik bang. Belum, dia tak break high lagi. Dia tak break, ni dah naik, ni dah high. Tak. Ini baru saja ada mungkin ini 1, 2 whatever. Saya nak tengok dia structure dia lain. Lepas tu 1, 2, 3. Dia break ini lagi. Dan baru kita ada low, high, higher low, higher high. Okey kali? Boleh ataupun dia break high kat sini. Dia break high kat situ 1, 2, 3 kita long. Saya lebih suka kalau dia break high macam ni. Saya lebih suka kalau dia buat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dia break ini. Tu lagi simple. 1, 2, 3 kita long. Kalau dia break terus daripada structure sekarang, satu structure dia complete kan. Macam mana kita nak tahu benda tu? Tarik channel. Tarik channel. Kita tengok dia bergerak dalam channel ataupun keluar channel ke atas. Dia tak terus tembus ke bawah. Dia tak ada tembus bawah channel ni. Itu satu price structure. Kalau nak guna channel lah. Okey. Ni tak ada apa-apa. So saya kalau dia ada apa-apa saya lukis penuh. Kalau tak ada apa-apa tak ada apa-apa. Sebab tu saya tak lukis-lukis. Kalau lukis ni orang trade semua lekuk. Okey. GBP kita dah masuk, lain tak ada. Untuk dollar pair lain tak ada ni. USD chef, siapa yang enter kat sini hari tu anda continue short. Anda continue short. Tak ada apa-apa. Okey. Untuk gold. Mana gold kita? Untuk gold. Kalau dia buat, bagi mereka yang shorter term kita ada incomplete sequence. Ingat, trend besar dia adalah ke atas. Ini sedang buat correction. Tapi correction dia pun tak complete lagi. Okey, kalau dia terus turun daripada semasa, jangan masuk. Kalau dia terus turun daripada semasa, macam ni terus turun, okey, dia retrace 3 wave, anda jangan masuk. Dia dah complete. Takutnya, cuma sini je kita punya C. Apa yang saya perlu buat, dia akan terangkit. Saya cuma perlu tukar color macam ni je. Saya perlu tukar color macam ni je. Dah habis. Anda pergi short dari sini. Anda pergi short dari sini. Jangan. Faham? Saya perlu tukar color. Okey. Jangan masuk kalau dia kalau dia sampai 1 ni itu boleh kata complete, dia tak turun bawah dah. Kalau dia naik daripada semasa, anda nampak jelas 3 wave. 3 wave anda nampak jelas macam ni. Kalau dia nampak macam ni 1, 2, 3, anda boleh short daripada sini.
Okay, kalau dia buat macam tu. Sini 2 anda. Kalau tak nampak macam ni, jangan. Okay. So, apa yang anda buat, anda letaklah alert atas ni. Letak alert. Ni saya tak enter sebab saya ikut Daddy punya arah. So, ini saya tak enter. Bagi mereka yang intraday, kalau dia naik daripada semasa 3 wave, anda boleh short wave 2 daripada sini. Okay. Stop loss atas 1618. TP sambung daripada atas ni ke bawah ni. Dan kepada ni. Maksudnya macam ni Ini TP dia. Kalau dia naik sampai 2 sini lah. Macam tu. Okay. Ini jadi entry dia. Katalah dia sampai 2 kat situ. Dan 1618 anda tarik Fibo tu. Atas ni. TP adalah kepada 100% bawah ni. Itu entry dia. Kalau macam tu. Ambil, tarik Fibo dari atas ni. Risk reward dia berapa ni? 413. Ini bagi mereka yang intraday. Okay, itu untuk gold. Silver tak ada. Silver tak ada sequence. Dia tak ada lower low. Silver tak ada. Kalau kita tengok gold tadi dia ada lower low. Yang ini kan. Ini dia lower low. Kalau dekat gold tadi. Dekat silver yang itu tak lower low. Ini lower low. Ni maksud saya. Ini lower low. Lower low. Kan? Ni lower low. Tapi untuk silver ni, ini bukan lower low. Jadi tak ada sequence. Ni jangan trade dia. Jangan trade dia. Okay. 3 wave kat situ pun jangan trade dia. Untuk minyak, saya sebut tadi, ini mungkin 3, 4 dan 5. Wave 4 tu kita boleh trade. Esoklah tengok. Tengok macam mana. Apa jadi dia. Okay, ni adalah untuk minyak. Copper. Copper memang tak bagi can. Tapi copper, I'm waiting untuk wave 2 ni. Copper ni peluang cantik tau. Copper ni satu peluang yang cantik. Kita ada incomplete sequence dan mungkin 3 kita masih pergi. Ataupun wave 5 extension. Ni maksud saya. Dah ada. Okay. Ni maksud saya. Kalau kita ambil Fibo daripada March punya low kepada 2 ni. Okay. Dia tak complete lagi. Dah complete ke tak? Sekejap Kulik. Dia tak complete lagi. Hampir. Hopefully dia tak sampai, dia pull back buat wave 2. Nampak Rosli? Kalau dia tak sampai 1, dia tak sampai 4.00, dia tak sampai $4. Dia tak sampai lagi, 3 wave anda long. Ini anda pegang. Yang ini nampak sinar Bimun. Yang ini anda pegang. Ini tak balik. Kalau price ni pergi, ini wave 3 tau. Ini something yang anda, biarpun wave 5 dia extend. Wave 5 dia akan extend ni. Wave 3 dia akan panjang 1618. Ni pegang. Ini kalau nampak dia punya ni, tunggu kontrak besok. Bukan hari ni 1 hour dia bukan. Jangan trade yang pullback sini. Jangan trade yang pullback ini. Anda trade yang pullback 2 ni. Ini something yang kita nak pegang lama. Ini something kita nak pegang lama. Sebab susah nak dapat naik macam copper ni sampai $1 kan. Jarang dia naik. Dan kalau anda tengok gambaran besar copper ni, nampak tak? 1, 2, 3. Ini. Nampak tak? Saya harap anda nampak Ini jauh. Faham? Nampak? Ini B. Ini 1, 2, 3, 4, 5. A. Ini B. Ini 1, 2, 3 dalam C. Ini jauh ni. Kalau kita ambil daripada kosong, saya nak pegang lama. Ini something yang saya akan gunakan leverage tanpa leverage. Letak duit Ada benda yang saya akan position trade. Ini salah satu dia. Nantilah tu dia.
Alah. Okey. Dekat XM futures anda tak dapat nak pegang lama. Saya bagi tahu itu je lah. Lain saya tak dapat nak jelaskan lebih lanjut. Faham Tafa? Mana Tafa? Hilang Tafa. Tengah sembayang. Ni something yang kita boleh pergi sampai $6.55. Jauh lagi ni. Ada Rosli. Itulah. Tu saya nak pegang. Faham tak? Anda tengah tunggu 3 dalam C. Jauh lagi. Dia ada satu lagi ni. Dia ada biru tu. Ada satu lagi hilang tu. Itulah. Sebab tu saya nak pegang lama ni. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 2, satu lagi. 2 tu nanti, ni dah 2 tu kalau dia break A ni. 1, kalau dia break A, turun lagi, saya buy lagi. Ada. Tak ada bunyi tak apa. Something yang anda boleh pegang lama. Jarang-jarang. Gold. Sebab, nampak tak kenapa saya tak akan pergi short gold? Saya harap anda semua nampak benda ni. A, B, nampak tak dengan copper tadi? Copper tadi belum break high tau. Ini dah break high. Nampak? Gold ke mana? Ni Boleh? Ni something bukan untuk anda trade tau. Untuk anda pegang dan jadi reta. Faham tak? Ni si dia akan habis ini. Ini bukan wave 3 saja. Ni saya akan tukar dia kepada yang lebih kecil lagi. Ataupun wave 5 dia extend. Ingat, dekat komoditi wave 5 yang biasa extend. Ini mungkin macam ni tau. Faham tak? Ini jadi lain punya ni. Dia tak balik dah price ni. Biasalah bila break out daripada multi high level kan. Bukan hanya gold cerita benda tu, tengok. Anda tengok semua gold. Saya bukan monitor gold saja, saya tunjuk kepada anda. Bukan gold saja cerita tu. Mana gold saya? Sekejap, saya cari. Gold monitor. Bukan hanya gold spot saja cerita benda tu tau. Ada tengok semua Barrick Gold dia turun bagus. Barrick Gold tak break. Okey. Barrick Gold ada tengok. Semua instrumen gold ni dah break sejak daripada COVID-19, breakout. Ini something yang saya nak pegang. Ni jauh lagi. Ni saham. Ni jauh lagi ni. Ke atas. Ni something yang saya akan pegang lama. $63. Okey. Lain daripada tu ni. Semua gold punya ni menunjukkan ke atas. Ni apa dia punya ETF. Okey. Tunggu dia buat this penurunan, this one. Tunggu dia buat this correction. Satu saya nak cari long dia. Hopefully dia buat benda ni lah. Tunggu dia buat kat sini. Okey. Belum masanya lah. Tunggu dia turun. Kalau dia turun tu cantik lah. Ni juga. All. Semua instrumen dia. Nampak? Nampak tak apa yang anda sedang tengok ni? Ni 1, ni 2, ini 3, ni 4, ini 5. Kita tengah tunggu 1, 2, 3. Faham tak apa yang anda tengah tunggu? Faham tak struktur ni? Kita alih sikit biar dia nampak macam edit wave. Nampak tak? Nampak tak apa kita sedang tunggu? Satu, gold short term ke bawah. Long term ke atas. Tapi ingat, ini boleh habis bila-bila. Nampak tak apa yang anda tengah tengok ni? Faham? Satu structure complete. Ini semua 1 ataupun A. Ini 2 ataupun B. Kita tengah tunggu C ataupun 3. Kalau dia 3, faham apa kita tengah tengok ni? Boleh? Okey? Saya harap jelas nampak kan ni? Semua ni. Sekali jarang alang-alang kita sambung cerita petang tadi. Saya petang tadi. So, bukan tu je. Nampak tak? Ni, ini gold kan?
Boleh? Break high. Kita ambil daripada kosong. Anda tariklah Fibo dia. Ambil daripada kosong. Kosong dia bawah lagi. Sebab itu saya tak akan pergi short gold. Ni kosong. Jauh lagi. Bila jarang-jarang opportunity macam ni ada. Jarang-jarang. Jauh lagi. Euro JPY. Euro JPY masalahnya dia tak ada incomplete sequence. Euro JPY ya. Time frame berapa anda nak tengok, Natalia? Okey, yang first anda kena tengok time frame besar dia dulu. Kalau dekat H4, dia adalah daripada bounce daripada March. Ini time frame besar. AB. Ini incomplete ke atas lagi ya. Itu di time frame besar. Okey. Lepas Euro JPY, lepas tu dah tengok dekat H1 ya. Lepas dia break A tu, mana break A dia? Mana A dia? Ni ya. Lepas dia break A tu, dan sini B, anda tengok kepada 5 wave structure yang break A. Jadi anda tarik Fibonacci daripada B kepada 1 kat sini. Okey, kepada 2. Okey, anda tengok level semasa dia dah break tak? Dia dah break. Jadi kita ada incomplete sequence sampai sini. Boleh tak? Mana nama ni tadi hilang dah. Natalia, nampak So, anytime dia buat 3 wave, anda boleh long. Okey. XRP kejap Okey. Boleh. Saya tak gemar sebab yang dalam ni dah complete. Jadi maksudnya saya akan tunggu kepada ini. Wave 4 dia. Sebab ni dah pergi. 1, 2, 1 dah complete. 2, 3 complete. Itu saya tak gemar. Tapi kalau anda nak pegang lama, anda boleh cari bila ada 3 wave. Dan ni tak nampak 3 wave. Nampak tak 3 wave kat sini? Ada 3 wave dia. Ini 3 wave 2 ni. Cuma dia tak kena rasanya. 1, 2 tak kena. Okey. XRP. Gold, nampak apa cerita gold? Nampak tak apa yang kita sedang tengok untuk gold ni? Sebab tu saya tak akan short gold sebab instrumen gold semua ke atas. Macam mana saya nak short dia? Okey, untuk XRP kalau lepas incomplete sequence, kalau dia dah sampai 1, tunggu dia buat break 1618 dalam structure yang sama. Kalau dia sampai macam ni Natalia. Kalau dia dalam macam mana saya lukis kat sini lah Kalau ada nampak dia buat macam ni, 1, 2 kan. Lepas tu ada tarik kan. Ni sampai 100 Dia naik. Dia of course dia macam ni kan. Tapi dia dalam structure yang sama dan dia lepas 1618. Nampak ni dalam satu channel sama. Maksudnya dia satu price yang sama. Ada nampak dia punya ni pun dia tak ada yang dia punya apa nama benda ni? RSI dia kan. Tak ada yang tiba-tiba jatuh macam ni. Dia cantik, dia ikut, kan? Dia cantik, dia ikut, dia macam ni kan. Kalau macam tu, ini satu structure. Okey? Kalau dia sampai 168, 1, 2, 3, anda boleh long. Itu momentum sequence. Boleh? Bukan dia high. Dia kena sampai 1618. Kalau dia dah sampai 100 tu, dia kena sampai, baru dia ada pergi. Baru ada momentum. Nampak bang. Itu gold. Saya lebih lihat jangka panjang lah. Tapi bagi mereka yang trade intraday, ada set up short. Tu bagi mereka yang hold untuk harian. Okey, balik kepada cerita XRP. Kita jam berapa ni? Okey, ada 15 minit. Kan kita sembang habis masa. Apa XRP? Saya ada buat rasanya. Sekejap kripto.
Crypto. Tapi saya tak tahu saya update ke tak. Sekejap saya tengok. Saya rasa saya tak update untuk Ripple. Okey. Ada chart ni. Ni dekat daily ya. Dekat daily. Kita baru saja habis wave 1 dan 2 rasanya. Kita baru saja habis 1. Ni 1 kan? Ni 1. Ini 2. Ini 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekejap ya. Nak masuk dia tak ada sikun. Nak masuk dia tak ada sikun apa ni. Ni 1, 2. Ni tak sampai. Ni bukan higher high. Kalau nak masuk dia, anda kena tunggu dia buat macam ni. Kalau dia naik daripada semasa 3, 4, 5, break, dan 1, 2, 3, anda boleh masuk. Boleh pun? Kalau dia break high kat sini, anda letakkan alert kat atas tu lah. Tapi nak masuk dia, okey. Okey. 1, 2. Okey, price pun masih murah kan. Anda tunggu dia buat move ni. Tak, kalau incomplete sequence kita tunggu dia buat correction dia. Contohnya, Natalia macam ni. Contoh kita tengah tunggu untuk apa? Untuk US 500 saya bagi contoh kat chart. Ni US 500 Kita tahu movement semasa ni tak complete lagi. Ni ada incomplete sequence, tu faham kan? 4 hour dia kita ada incomplete sequence ke atas, 1 2 ni ke atas. Itu faham Pada masa yang sama, untuk dalam dia ni, untuk dalam dia pun ada incomplete sequence ke atas. Okey. So, bila kita tahu dia ada incomplete sequence ke atas, tak habis satu lagi kat atas sana tadi, tak habis 100%, anytime dia buat 3 wave, anda tunggu untuk long. Sebab apa kita tunggu long US 500 ni kat sini? Tak payah tunggu dia high-high. Kalau dia tak ada incomplete sequence, anda tak masuk. Boleh? Idea dia macam ni je. Idea dia ini je. Okey. Anda dah ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 1, 2, 3. Okey. Masa ni tak ada trend. Kalau kita ada turun, jatuh market kan. Masa ni tak ada trend. Dia tak ada trend. Ini bukan high low, bukan. Ini baru saja ada low, ini baru saja ada high. Tak ada So cerita dia mana resistance semasa kita. Ini resistance kita, ini support kita. Okey. Masa ni market dikira sebagai sideway. Ada trend? Tak ada. Apa prevailing trend? Prevailing trend kalau kita lihat sebelah kiri adalah ke bawah. Bila trend dia bertukar? Untuk time frame ini, mana-mana time frame tak kisah, the moment dia break atas ni, dan anda lihat 5 wave yang berakhir dengan divergence dekat sini. Anda nampak dia break, ini jadi higher low. Ini jadi higher high. Cerita dia, higher high tadi, dah habis ke tak? Trend tu ada nyawa lagi tak? Itulah kita tarik Fibo. So, kalau kita dapat 100% di sini, Fibonacci extension, jadi kita masih ada nyawa sebanyak sini, sekurang-kurangnya. So, apa yang kita tunggu sekarang ni, jadi next support kita adalah sini. Ini next support kita. Sini dah tak ada support. Kan? Itu next support kita. Ini dah tak jadi high-high. Kita dah ada trend. Okey? Yang ada nyawa lagi. Itu incomplete, tak lengkap. Okey. So, apa kita tunggu adalah daripada sini, kita tunggu 3 wave dalam sini. 1, 2, 3. Kita cari long. Kita letaklah position kita dekat sini. Ini tempat position kita. Stop loss kita tarik Fibonacci extension pula untuk 3 lekuk dalam tu. Letak limit order the moment dia turun 3 wave tu kan. The moment dia break bawah ini. Bawah yang ini. Dia break, anda tarik Fibo. Sebab itu saya yang US 500 ni,
saya tak dapat nak bagi level sebab dia kena break B ni dahulu. Don't worry kat mana nak tarik ni. Tengok je. Ini 1, ini 2, ini 3. Faham? Ini 1. Saya cuma dapat bagi bila dia break kat sini. Sebab tu saya letakkan alert kat situ. Jadi saya tarik Fibo atas, bawah, atas. Ni, saya letak entry kat sini. Simple kan? Lepas tu, ini entry. Stop loss bawah 1618. Dan trend ni, ini membetulkan yang pergerakan daripada bawah ni. Jadi kita tarik daripada bawah ni ke atas ni dan ke bawah ni. Ini tempat entry kita. Itu tempat TP kita. Galih mutah dengar ni. Tak apa. Ulang-ulang kali situ. Okey. Kalau pergerakan semasa. Katalah pergerakan semasa terus naik. Dia tak turun dah. Zul suruh trend bawah. Aku nak masuk tadi Zul tak bagi. Kalau tak dah banyak untung aku. Tak apa. Kita tunggulah dia buat breakout. Faham tak? 1, 2, 3, 4, 5. Kan ada higher high. Kita tunggu 1, 2, 3. Proses sama. Kita long. Sama je proses. Cumanya kali ni kita punya trend bermula dari sini. Janganlah TP ikut yang belakang pula tadi. Itu je. Jadi kita akan entry daripada sini pula. Okey, simple kan? Untuk NZD USD tak ada sequence. Tengok dia punya high sekarang ni dia tak ada higher high. Higher high dia sini. Ni. Ini higher high dia. Ini lower low dia kan. Ini lower low. Kalau kita ambil daripada bawah, higher high, lower low. Jadi maksudnya, faham tak? Ini high, ini low. Segala-galanya kat sini adalah sideways. Tapi dia tak tahu, Fi. Dia incomplete sequence dengan momentum sequence. Higher high tak higher high, tengok incomplete sequence dengan tu dulu. Dia ada nafas lagi ke ataupun dia kuat nak pergi lagi? Kuat nak pergi lagi tu momentum sequence 1618. Tahu. Kita tengok benda bertolak kan, kita benda naik ni. Faham kan whether ada lagi tak trend, incomplete sequence. Dia pergi banyak, momentum kuat lagi ni. Itu momentum 1618. Okey, jadi kalau tengok yang ni, ini tak ada kan, ni sideways kan. Chart kosong ni, sideways kan. Bila kita katakan dia ada trend, okey. Inilah yang dibagi tahu oleh Edit Wave. Dia katakan, okey nampak 1 2 3 4 5. Ini satu structure. Pembetulan tak buat low-low. Ini pembetulan. 1 2 3, nampak? 1 2 3. Okey, lepas tu dia naik balik. 1 2 3, 4, 5 dalam yang berkecamuk. Ini diagonal. 1, 2. Tengok apa yang saya lukis. 1, 2. Kita tunggulah dia break atas ini dahulu. Kalau nak trade pun, anda tunggu at least dia break ini. Break ini 1, 2, 3. Then kita ada trend. Faham? Then kita ada trend. Sebabnya barulah anda ada incomplete sequence. Ini pula kalau dia break atas sini. Faham Syarif? Trend, apa itu trend? Trend adalah siri pergerakan low high, higher low, higher high. Cerita dia habis ke tak, itu incomplete sequence. Faham? Dia kena buat ini dulu baru dia ada trend. Baru dia ada trend. Masa ni tak ada. Dia ke mana? Ke atas. Tapi trend tak ada. Kita nak first trend dulu, kenal dulu ada trend ke tak. Dia boleh buat macam ni tau. Kalau ni tak ada, dia boleh buat macam ni. Faham tak? Dia boleh buat macam ni. Ni dah complete 1, 2, 3 ni. Dia buat macam ni lagi.
Kita masuk sini buy, nahas. Satu kita kena break ini baru confirm ini satu habis. Kita pula nganga. Apa? Zul kata buy, dia jatuh junam baik. Faham? Tenganga sekejap. Alamak, ngam-ngam situ jadi resistant. Kita masuk buy kan, jadi resistant. Selalu. Kita masuk, jangan. Biar dia trend dulu, 3 wave long. Okay, GJ. Saya tengok juga. GJ. Apa benda ni? GJ. First, ingat. Pegang kepada incomplete sequence. Jangan, don't worry about all this, apa saya lukis ni. Higher high. Okay, dia buat higher high. Kita dah TP kan, ingat tak? Kita ada position ni kan, ingat tak? TP kita kat 100. Galih, ni area apa ni Galih? Galih tahu, tanya Galih. Ini area ni. Ini zone, kalau dia break 1618 barulah kita ada cerita. Ini kawasan, jangan. Biar dia break 1618, wave 3, wave 4 kita boleh masuk. Faham? Dekat daily boleh tak entry dekat H1 tu kena ada motif. Natalia. Okey. Faham tak? Kita dalam area ni. Kita berada dalam area ni. Satu saya tak bagi yang entry ni. Zon Sawan. Rosdi kawan Galih. Zat Galih tengah makan. Faham? Okey. Itu je. Anda nak tahu trend tu ada lagi ke tak, ataupun trend tu pergi lagi. Nak pergi lagi dia kena lepas 1618. Dia ada lagi tak? Dia tak sampai 100. Itu je. Tafa, tolong buat satu e-book Tafa. Saya jelaskan setiap hari. Mungkin ada yang baru ikut lah. Tak apa. Tafa dah hafal lah kan? Dah faham kan? Benda tu, dan semua dia berkait-kait. Semua sama. Semua dia berkait-kait. Nampak? Ni 1, 2. Ini wave 3. Ini wave 3. Nak tak nak, ini wave 3. Tengok. Ni adalah, dan mungkin dia tengah ada divergence. Belum. Ni wave 3. Ni wave 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam yang biru. Tak ada apa-apa. Anda kena tunggu dia sampai 1618 ke atas. Makan bakso. Makan bakso dengan budu. Sedap oh. Saya dulu budu letak atas nasi makan. Sampai hari ni aku resdung. Berhenti. Boleh? So apa yang kita tengah tunggu adalah kepada indeks tadi. US 500. US 30. Okay. Dan juga Germany DAX, kalau dia terus ke atas tak apa, dia break atas ni anda boleh long kita tak dapat. Kalau dia break atas ni masih boleh jadi. Kalau dia break atas ini, kalau sini kan dia break atas ini, then anda ada incomplete sequence daripada ni 1, 2, 3 anda boleh long. Takutnya kalau dia tak break atas ni, ini X. Ini jadi A, B, C. Dia kena break high, dia kena break low. Faham tak? Baru dia jadi ada sequence. Cerita dia, ini tak ada apa-apa. Dia kena break high ini. Kalau ini tak ada apa-apa. Dalam korektif ini tak ada apa-apa. Dia kena break ini tempat high dia. Ini tempat high dia. Kalau tak dia macam ni, dia boleh jadi X situ. Dia naik situ, naik sini, tak break high sini, sini jadi X, dia 1, 2, 3 ke bawah lagi. Lepas tu boleh naik. Sini jadi X. Faham? Ini jadi A, B, C. Ini cukup 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, jadi C. Kita pula long daripada sini. Penat.
Okey, biar dia break level dulu baru kita tahu trend dia. Okey, selain daripada US 30, US 500 dan DAX tadi yang kita yang ada juga GBP US dollar bagi siapa yang enter. Mana GBP US dollar kita? Okey, ini cecah 100% tau. Ini cecah 100% dan pulling back. We are looking at 3. Ini masih lagi high. Ni masih lagi high. Nampak? Okey. Tunggu reset. Kalau anda tengok stokastik dia, semua dia berkait-kait. Sama je. Okey, tengok stokastik dia, dia tengah, dia akan buat snake sini. Tak ada reset. Dia tak ada buat wave 4 lagi. Ni tunggu sampai 1.3980 ada dalam market outlook. 3980, 123.6 daripada wave 4 tu. Untuk anda tutup separuh. Tutup separuh. Kalau nak tutup separuh lah. Kalau nak biar, saya tutup separuh. Okey. 3980 ni tengah buat wave 4. Satu lagi ke atas. Ini baru 1, 2, 3. Satu lagi 4, 5. Boleh? Kita akan tutup separuh. 13980. Lepas tu separuh lagi biar. Separuh lagi biar je. Okey, lain daripada tu saya tak ada apa-apa. Euro AUD kalau nampak kenapa gold kita, saya tak akan pergi short dia, saya tengah cari long dia. Euro AUD kalau dia buat dua ni kita akan long, kita akan short. Dua ni kita akan short daripada dua ni. Ini low. Incomplete sequence. Ni siapa nama dia tadi? Natalia. Ni pun kita ada incomplete sequence ke bawah. Daripada 2 sini, 1, 2 dan incomplete ke bawah. Okey. Tunggu 2 ni, 3 wave, kita cari short. Euro GBP jangan touch. Jangan touch dulu. Ni apa? Tak ada sequence. Kita trade pun kita dah hit TP kat situ. Nampak tak bila dia hit TP, dia apa this one saya nak cari long daripada sini Euro GBP. Incomplete ni adalah dia punya Fibonacci. Okey, ni nak equal leg kat sini, saya akan cari long. Euro GBP Euro GBP jauh lagi ke bawah ni. Dia akan ada bounce satu sebelum dia jatuh ke bawah. Okay. GBP AUD anda semua dah tahu kenapa saya tak gemar untuk nak short dia, saya tak gemar untuk buat apa dia, sebab trend dia ke bawah tetapi dia break out daily punya trend line yang lebih daripada 2 bulan. So ini mungkin ke atas dan kita sedang buat wave 2 besar. Saya biarpun kita ada set up kat situ, saya tak trade dia. Saya dah inform benda ni dari bulan lepas kan Rosli. Ingat tak yang ni? Daripada awal bulan ni saya dah inform benda ni. GBP AUD. Daripada dia kat sini, daripada kat sini, saya tak trade dia. Biarpun ada set up kat situ. GBP NZD pun saya tak gemar. Sama cerita. Trend ke bawah. Tapi dia dah break trend line. Kalau sini kita ada A, B dan C. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5. B, dia buat 5 wave ke atas tu, anda boleh long daripada pullback dia. Masa ni tak ada apa-apa. Stay on the side, GBP AUD, GBP NZD, tak trade. Okay? So, Euro AUD dan pasangan-pasangan index tadi, lain, I don't have anything for you guys. Masuk juga. Masuk juga, degil betul. Kan dah bagi tahu dia akan buat gila kan tu. Dan dia break trend line tu. Masuk juga. Aduh. Sama dengan USD JPY, ingat tak? Kan ada blue box USD JPY dulu kan? USD JPY ni. Ingat tak kita ada blue box kan? Dekat sini dahulu kan? Sini. Sini kita ada blue box kawasan ni kan? Sebab kawasan ni lah. Kawasan ni.
Tapi kalau ada masuk yang tu dulu, dia dah ada 3 wave ke bawah ni. Kalau dah masuk USD JPY ni dahulu, yang ni kat sini, dia dah ada reaksi tu. Anda kena BE lah kalau masuk. Saya tak gemar tu nak masuk ni. Okey. Uish, kita terlebih time juga. Okey, jadi apa yang saya tengah lihat ada dekat Market Outlook. Semua ni ada kat sini. AUD JPY, CAD JPY tengok. Tunggu high, buat 3 wave pullback untuk kita nak long. Okey, saya savekan sebagai... Ni anda boleh download dokumen ni dekat Discord. Okey, dah save kat Discord anda boleh ni. Bagi siapa tak ada lagi kat Discord, tengok dekat biodata saya dekat Facebook ada link untuk Discord. Okey, boleh ambil kat situ. Jadi itu saja untuk malam ini. Labur dalam